Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pagi ini pada pagi yang ke-25 Ramadan. Tahukah tuan-tuan, pernah sekali ketika Rasulullah berada di Mekah, baginda memberi contoh atau baginda telah dijawab oleh Abdullah ibn Zibari dengan contoh Nabi Isa alaihissalam. Berikutan contoh itu, musyrikin Quraisy telah bersorak-sorai menyangka mereka telah mendapat kemenangan. Kenapa peristiwa ini berlaku? Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam pada hari yang ke-25 Ramadan untuk memberi sinopsis ringkas juzuk yang ke-25. Juzuk yang ke-25 ini tuan-tuan mengandungi beberapa surah, iaitu bahagian muka surah terakhir surah Fussilat, kemudian surah Asy-Syura. Asy-Syura ni maksud dia mesyuarat ataupun meeting mesyuarat yang dilakukan secara bersama. Kemudian Az-Zukhruf, perhiasan ataupun emas. Kemudian surah Ad-Dukhan, itu asap ataupun jerbu. Dan akhir sekali surah Al-Jathiyah, itu orang yang berlutut. Okey, mula-mula sekali pada akhir muka surah terakhir surah Fussilat, saya suka nak menarik perhatian pada ayat yang ke-53. Ayat ini sebenarnya sangat saintifik. Allah Ta'ala ceritakan bagaimana tanda-tanda kebesaran dia akan sentiasa didedahkan pada tubuh manusia dan juga di ufuk alam maya. Dan saya pernah terbaca yang dimaksudkan ufuk alam maya di sini antaranya teknologi gelombang, wave, wifi dan sebagainya yang ada sekarang ni. Dan ayat yang ke-53 ini, surah Fussilat, memberi satu galakan kepada kita untuk membuat kajian-kajian ilmiah yang boleh memberi manfaat kepada semua dan membuktikan kebesaran Tuhan. Kemudian surah Asy-Syura, dinamakan Asy-Syura sebab Allah Ta'ala cerita dalam surah ini pada ayat yang ke-38 bagaimana sifat orang beriman adalah mereka sentiasa mesyuarah untuk mencari keputusan yang terbaik. Tapi sebelum itu, surah Asy-Syura ini antara lain yang bagus untuk kita sentuh adalah pada ayat yang ke-11. Bagaimana pada ayat yang ke-11 ini Allah Ta'ala cerita bahagian hujung ayat, Allah kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, wa huwas samiul basir, dan dia Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan ayat ini sangat sering digunakan oleh para ulama akidah untuk menafikan persamaan Allah dengan apa-apa makhluk. Jadi kita tak boleh sama sekali menyamakan Allah dengan apa-apa sahaja makhluk dalam bayangan kita. Kemudian sama juga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 ini larangan mencipta syariat-syariat baru dalam agama. Kenapa orang yang mencipta syariat baru dalam agama sebenarnya sedang mencabar kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan telah mewahyukan kepadanya untuk mencipta sebarang syariat baru. Kemudian ayat 23 ni Allah Ta'ala secara ringkas Allah Ta'ala mengarahkan supaya kita umat Islam berlaku baik kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat 27-28 Allah Ta'ala cerita mengenai rahsia rezeki. Ada yang dilapangkan rezeki, ada yang disempitkan rezeki. Semua itu berlaku dengan hikmah tersendiri. Dan ayat 28 pula Allah Ta'ala cerita bagaimana dia yang menurunkan hujan selepas manusia berputus asa, wa yanshuru rahmatahu, dan menyebarkan rahmatnya. Dan ini antara dalil secara tak langsung dalil secara tak langsung menunjukkan hujan itu adalah rahmat. Dan itulah sebabnya antara saat yang mustajab kalau kita nak berdoa adalah ketika hujan turun. Ayat 29, ayat ni antara ayat yang cukup ajaib. Allah Ta'ala perhati makna dia. Allah kata min ayatihi, antara tanda kekuasaan dia, khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan juga bumi, wa ma batha fihima min dabbah, apa yang dibangkitkan pada kedua-duanya, min dabbah, daripada haiwan yang melata. Saya pernah baca ayat ini macam Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Dia katakan ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala menunjukkan adanya makhluk lain selain pada manusia di langit. Sebab Allah Ta'ala kata antara tanda kekuasaan dia adalah dia penciptaan langit dan juga makhluk-makhluk yang berada pada keduanya. Kalau kita kata makhluk yang berada di langit itu sebagai malaikat, sebenarnya agak kurang tepat. Sebab pada ayat ini Allah Ta'ala sebut min dabbah, haiwan yang melata. Manusia pun masuk bawah dabbah juga, dan sudah pasti ia tidak termasuk para malaikat. Jadi ini secara tak langsung, kalau kita fikir panjang lagi idea-idea filem
fiction yang mengatakan di planet-planet lain, di angkasa, di cakrawala lain ada makhluk asing. Allahu alam, ini mungkin petunjuk yang boleh kita fikir dan juga buat kajian. Seterusnya ayat 30. Ayat 30 ini menarik juga, ini terutama sekali kepada para penghafaz Al-Quran. Allah kata apa? وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah kerana kesalahan yang telah dilakukan oleh kamu sendiri. Jadi kita sakit kencing manis, salah kita. Sakit jantung, salah kita kerana kita tidak menjaga kesihatan. Dan ayat ini seorang tabi'in, tak salah nama Ad-Dhahhak, dia kata apa? Orang yang hafaz Al-Quran, dia ditimpa musibah, lupa hafazan kerana kesalahan dirinya sendiri, tidak mengulang kaji hafazan yang sepatutnya dia kaji. Dan seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat berikutnya banyak perkara lah, isu-isu. Cuma saya ingin menyentuh ayat yang ke-49 dan juga 50. Ini Allah Ta'ala cerita ujian kepada manusia, yang mana mereka ada kala diberikan anak mengikut jantina yang berbeza. Contohnya pada ayat 49 hujung tu Allah kata, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah Ta'ala boleh anugerahkan kepada siapa saja dia kehendaki anak-anak lelaki dan juga perempuan. Sama juga, au yuzawwijuhum dhukurana wa inatha, ataupun dikahwinkan ada lelaki ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada juga yang dijadikan aqim, maksudnya mandun, seperti Nabi Zakaria pada awalnya sebelum baginda memperoleh anak. Dan ayat yang ke-51 Allah Ta'ala cerita bagaimana manusia tidak boleh melihat Allah dan bercakap dengan Allah pun melalui wahyu. Dan menariknya ketika ada sebahagian sahabat mengatakan ketika naik ke langit Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya. Aisyah radhiyallahu anha antara sahabiah yang menafikan perkara itu. Lalu Aisyah membawa beberapa ayat dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar, dan juga ayat yang ke-51 surah Asy-Syura. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Kemudian ayat yang ke-52 ni Allah Ta'ala cerita Nabi sebenarnya tidak pernah menyangka baginda akan diberikan wahyu. Okey, habis. Surah Az-Zukhruf, surah berikutnya. Az-Zukhruf ni dinamakan Az-Zukhruf sebab Allah Ta'ala ceritakan di sini mengenai Az-Zukhruf, perhiasan emas ini adalah kesenangan dunia yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada siapa sahaja. Tapi antara fokus yang menarik dalam surat ini adalah ayat yang ke-12 dan juga 13. Ayat ini cerita bagaimana nikmat Allah kepada manusia dengan berbagai-bagai nikmat, antaranya kenderaan. Dan Allah Ta'ala cadangkan pada ayat 12 dan juga 13 ini adalah supaya 13 dengan 14 kita membaca doa naik kenderaan. Rupanya doa naik kenderaan tu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ini adalah petikan daripada ayat yang ke-14. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala mencela musyrikin Quraisy sebahagiannya yang meletakkan malaikat sebagai anak perempuan Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala bagi satu template. Allah kata aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Adakah patut Allah Ta'ala mengambil anak, iaitu jantina perempuan, yang yunashsha'u fil hilyah, dibesarkan dalam perhiasan, wa huwa fil khisami ghair mubin, dan dalam pertengkaran pun mereka tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Dan berdasarkan ayat inilah juga antara dalilnya para ulama mengatakan anak perempuan boleh pakai perhiasan, tidak anak lelaki, sebab disebut. Sebab tu ayat-ayat ini perlu difahami secara konteks yang betul, barulah kita boleh faham. Seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita 26 sampailah ayat yang ke-32, ini cerita Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana baginda telah menetapkan kalimah tauhid sebagai kalimah yang kekal untuk zuriat keturunan dia, iaitu pada ayat yang ke-28. Seterusnya mula daripada ayat yang ke-46 sampailah ayat yang ke-56, ini cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun. Dan ayat yang ke-57 yang di awal tadi, ayat ini perlu difahami mengikut konteks yang sebenar. Allah Ta'ala kata apa? Walamma duriba bin Maryam mathala, bila mana diberikan Isa bin Maryam sebagai contoh untuk menyanggahmu wahai Muhammad, idza qaumuka, tiba-tiba kaum kamu, minhu yasiddun, kerana contoh itu yasiddun, bertepuk gembira, bersorak-sorai. Dan ayat ni kita payah nak faham kalau kita tak baca sekali dengan ayat 98 surah Al-Anbiya. Cerita dia macam ni.
Bila ayat surah Al-Anbiya turun, Allah kata innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah Taala mudahnya akan jadi bahan bakar api neraka. Bila Nabi baca ayat itu kepada musyrikin Quraisy, mereka gemetar dan mereka tidak menjawab. Kemudian selepas itu datang seorang penyair Quraisy yang agak cerdik. Dia kata kalau aku jumpa dengan Muhammad, aku akan tewaskan Muhammad dengan hujahku. Jadi bila jumpa dengan Nabi, dia kata, Muhammad, betul ke tidak kamu kata ayat Quran yang ada turun, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain pada Allah Ta'ala itu akan jadi bahan bakar api neraka. Nabi kata, ya, itu Al-Quran turun. Lalu si Ibn Ziba'ri tadi kata, kalau begitu Muhammad, Isa macam mana? Isa disembah oleh orang Kristian, Nasrani. Adakah Isa pun akan dihumban ke dalam neraka? Jadi berikutan hujah yang sebenarnya sangat rapuh itu yang diberikan oleh Ibn Ziba'ri, dengar oleh kaum musyrikin Quraisy, mereka pun yasuddun, bersorak-sorai dengan anggapan mereka sebenarnya telah menang. Sebenarnya tidak. Sebab apa ayat surah Al-Anbiya itu Allah kata innakum wama, sesungguhnya kamu dan apa. Dalam bahasa Arab, apa ni merujuk kepada benda tidak berakal seperti berhala, patung dan sebagainya. Sedangkan Isa itu manusia. Jadi kalau ayat ini tuju kepada Isa, Allah akan kata innakum wa man, sesungguhnya kamu dan siapa. Jadi hujah itu dah ditolak pada ayat itu. Dan tambahan pula dalam ayat lain, contohnya dalam surah Al-Maidah, memang Isa pun menafikan apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Kemudian seterusnya ayat yang ke-68, 67. Allah Ta'ala cerita bagaimana di akhirat besok teman rapat yang berada di dunia ini akan jadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Sebab persahabatan orang yang takwa, orang bertakwa di dunia adalah persahabatan sejati yang kekal sampai ke akhirat. Kemudian ayat 70-71 ini saya nak kongsilah. Biasanya kalau cerita mengenai nikmat syurga, disebut bidadari diberikan kepada ahli syurga. Dan adalah setengah wanita, makcik-makcik murid saya sambil bergurau. Dia kata apa? Ustaz, suami lelaki dapat bidadari, kami orang perempuan dapat apa? Jadi jawapan dia Allah Ta'ala sebenarnya sebut pada ayat yang ke-71. Allah kata apa? Wa fiha, dan dalam syurga itu ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Apa yang dikehendaki oleh jiwa dan juga sedap mata memandang. Maksudnya, ketika Allah berbicara kepada lelaki, dia cerita bidadari. Dan ketika Allah Ta'ala bercerita mengenai wanita disebut secara umum. Sebab kehendak lelaki lebih tertumpu kepada wanita. Tetapi kehendak wanita luas. Ada yang suka emas, kain, perak dan sebagainya. Sebab saya pernah buat eksperimen dalam kelas saya tanya pelajar perempuan, kalau awak semua ni diberikan beberapa pilihan, kain, emas, perak dan juga lelaki handsome yang sadu, apa yang awak pilih? Budak perempuan satu kelas jawab emas. Maksud itu kehendak mereka. Lalu Allah Ta'ala gunakan kehendak mereka yang berbagai-bagai itu dalam syurga disebut secara umum pada ayat yang ke-71. Maksudnya Allah Ta'ala itu adil, berbicara mengikut keperluan gender. Seterusnya surah Ad-Dukhan. Asap pada Ad-Dukhan dalam ayat surah Ad-Dukhan bukan merujuk kepada asap akhir zaman, tetapi asap jerebu dik kerana kemarau panjang yang menimpa musyrikin Quraisy di Mekah sebagai bala Allah kepada mereka. Lepas tu biasa kita dengar imam-imam baca pada ayat yang ke-12. Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun. Tuhan, hilangkan adab ini daripada kami akan beriman. Sebenarnya ayat ni adalah doa musyrikin Quraisy yang minta supaya adab kemarau dibuang daripada mereka. Itu konteks sebenarnya doa tu, panjang cerita tu. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai nasib Fir'aun dan hari kematian Fir'aun tu pada ayat yang ke-29 Allah Ta'ala sebut fama bakata 'alaihimus sama' wal ard. Langit bumi tak menangis pun kematian mereka. Maksudnya kiasan mereka ni makhluk yang tak berguna. Langit dan bumi pun tak ingin menangis atas kematian mereka. Jadi kalau langit dan bumi tak ingin menangis kematian mereka, adakah langit dan bumi akan menangisi kematian sesiapa? Saya baca riwayat mengatakan orang beriman bila mereka mati, langit akan tangisi, bumi pun akan tangisi. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ni pun banyak juga isu-isu dia. Kenapa dinamakan Al-Jathiyah? Disebut di akhirat besok apabila manusia dikumpulkan di mahsyar, mereka berada dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat melihat adab Allah, lalu mereka terjatuh berlutut di atas lutut mereka, tak mampu nak berdiri kerana terlampau takut. Cuma antara benda yang sangat penting pada ayat yang ke-23 surah Al-Jathiyah, Allah Ta'ala cerita bagaimana
nafsu boleh menjadi Tuhan. Tuhan sembahan manusia-manusia yang gila. Jadi kita nafsu ni Allah Ta'ala buat sebagai pelengkap kehidupan kita sebagai manusia. Kita tak boleh jadikan dia Tuhan. Tanpa nafsu, manusia tak boleh berkembang, berzuriat dan sebagainya. Tetapi kalau terlalu mengikut nafsu, kita akan jadi lebih buruk daripada haiwan. Itulah tuan-tuan lebih kurang. Sebenarnya banyak lagi saya nak share. Dan saya percaya kalau saya share isi juzuk 25 ni secara lebih panjang, mungkin sejam pun tak cukup. Tapi cukuplah sekadar itu, nama pun sinopsis juzuk. Mudah-mudahan perkongsian ini akan buka minat kita untuk dalami lagi juzuk yang ke-25 ini. InsyaAllah kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.